KPM. Assalamualaikum, apa khabar? Saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Pastinya dalam bulan Ramadan ini ramai yang terkejar masa kan untuk belajar, yang pergi sekolah pula membahagikan masa, mana masa yang digunakan di sekolah untuk belajar itu, dan pulang pula terkejar-kejar menantikan waktu berbuka hinggalah malam menunaikan solat tarawih. Tetapi ada ke masa belajar? Mestilah ada. Maka hari ini saya akan kongsikan bagaimana awak dapat belajar dengan berkesan ketika menjelang bulan Ramadan yang mulia ini. Pertama sekali ialah kita harus ada niat. Dalam bulan Ramadan, sebelum kita menjalankan ibadah berpuasa, kita kena niat berpuasa. Begitu juga kita tanamkan dalam diri kita ketika bulan Ramadan ini, kita niatkan untuk mengulang kaji, untuk belajar adalah kerana salah satu ibadah kita ataupun matlamat kita untuk berjaya dalam pelajaran, untuk meningkatkan kualiti diri kita, kualiti keluarga kita, dan yang penting mencapaikan cita-cita yang telah kita idam-idamkan. InsyaAllah dengan niat kita untuk terus berjaya dan kita tanamkan dalam diri kita, pastinya kita akan dapat semula jadi fokus kepada pelajaran. Pastikan ketika bulan Ramadan ini anda mempunyai jadual belajar yang tersusun, bermula daripada sahur sampailah buka hinggalah menunaikan solat tarawih. InsyaAllah rasa mengantuk, rasa lesu, rasa malas itu tak akan berlaku selepas kita bersahur itu. Kita menunaikan solat subuh, kemudian kita sambung dengan mentelaah pelajaran atau mengulang kaji pelajaran. Kemudian dalam tempoh 1 jam begitu, mungkin persediaan untuk pergi ke sekolah. Bila balik sekolah waktu petang, mungkin perlu juga nap ataupun kita kata tidur sekejap. Bila kita tidur sekejap ni, kita recharge balik otak kita, fizikal kita untuk lebih bertenaga. Dalam pukul 3.30, pukul 3 begitu, kita sambung dengan membuat kerja rumah ataupun mentelaah pelajaran kita. Sebelum menjelang waktu berbuka, anda melakukan aktiviti fizikal yang ringan. Waktu hampir berbuka, mungkin membantu ibu bapa di dapur untuk menyediakan cuadah. Kemudian habis sahaja maghrib berjemaah bersama keluarga contohnya, bersiap pula untuk menunaikan solat tarawih. Dan selepas tarawih mungkin ambil masa sedikit waktu untuk menyiapkan kerja rumah ataupun mengulang kaji pelajaran. Tetapi janganlah hingga lewat malam sebab anda perlu bangun ketika waktu sahur awal pagi nanti. Bila jadual telah diatur, secara automatik kita akan mengikuti jadual. Mula-mula memanglah kita rasa macam malas nak ikut, kita rasa tak fokus, tetapi apabila kita ikuti hari ke hari, insya-Allah ia menjadi budaya dan anda dapat fokus belajar dalam bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan ini memang kita tak banyak aktiviti fizikal, tetapi seandainya kita menggunakan masa yang ada ini dengan berhayal, bermain game ataupun kita mendengar muzik tanpa kawalan, dengan menonton televisyen, maka anda telah membazirkan
masa sepanjang bulan Ramadan ini dengan melakukan aktiviti yang sia-sia. Gunakan teknik shutdown, maknanya hentikan apa aktiviti yang membuang masa. Yang saya sebut tadi, bermain game tanpa henti, ataupun melayari internet dengan kadar masa yang panjang bukan tujuan untuk mentelaah pelajaran, tetapi lebih fokus kepada aktiviti hiburan. Alangkah baiknya kalau seandainya masa yang ada itu digunakan untuk beribadah, mengulang kaji pelajaran atau menyiapkan kerja sekolah. Pastinya anda akan dapat lebih komited kepada tujuan anda belajar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jaga waktu tidur anda. Kita tahu bila menjelang Ramadan aja, ramai yang suka tidur di siang hari, sepanjang hari, ataupun selepas sahur kita pun tidur. Sehinggalah kadang-kadang apa terjadi? Subuh pun terlajak kadang-kadang. Jangan begitu. Sebagai umat Islam, kita kena laksanakan tanggungjawab solat 5 waktu kita. Bila waktu lepas sahur saja pagi tu, bolehlah gunakan waktu yang ada tu untuk mengulang kaji pelajaran. Tengah fresh bangun tidur tu, boleh tengok apa tu, mungkin sains ataupun matematik, kita buat latih tubi, fikiran kita akan lebih tajam ingatan kita, ya. Jadi gunakan waktu selepas sahur itu peluang untuk merebut kepandaian dengan melatih tubi atau mengulang kaji pelajaran. Dalam masa yang sama, waktu siang yang panjang kalau tidak bersekolah ataupun hujung minggu, gunakan untuk mengulang kaji pelajaran. Tetapi ingat, saya pernah perkenalkan dulu, iaitu salah satu teknik Jeda oleh Marty Lockdale menyatakan bahawa apabila kita belajar dalam masa yang panjang, 1 jam atau 2 jam, dalam 25 minit kita berhenti seketika ataupun kita kata take 5 untuk kita recharge otak kita, minda kita, dan kita relax. Contohnya mendengar muzik atau melakukan aktiviti yang kita sukai seketika, dan selepas 5 atau 10 minit kita balik semula belajar. Lepas tu awak tengok sukat berapa tempoh jam awak fokus dalam pelajaran selama 24 jam atau 1 hari. Pastinya lebih daripada 2 jam. Jadi secara tak sedar anda telah berjaya mengingati, menguasai banyak topik pelajaran yang diajar oleh cikgu di sekolah. Selain daripada itu, anda perlu melakukan ulang kaji sekerap yang mungkin. Kenapa? Sebab selepas kita belajar, kita kena buat latihan ringkas. Latihan ringkas maknanya tak kiralah anda buat kata minda, anda buat akronim, anda buat apa saja nota-nota kecil, ataupun anda tampalkan peta-peta minda tadi di dinding, di mana anda selalu lalu kawasan tu, ataupun tempat tidur anda itu di dinding, anda selalu lalu dan anda boleh baca. Anda buat saja aktiviti tersebut. Banyak masa, tak hujung minggu apabila kita tidak bersekolah. Jadi aktiviti itu secara tidak sadar ketika anda buat, anda lakukan, anda baca dan anda tulis, anda design atau reka bentuk ikut kreativiti anda, otak anda akan dapat menakul dan mengingat apa yang anda lakukan. InsyaAllah ini akan dapat membantu anda meningkatkan daya ingatan dan penguasaan dalam sesuatu topik dan pelajaran. Ketika menjalani ibadah puasa ini, kita kurang aktiviti fizikal kita. Kalau hari-hari biasa, bukan dalam bulan Ramadan, kita lasak,
basikal, jogging, kadang-kadang bantu ayah melakukan tugas-tugas berat di rumah, basuh kereta lah kan, bercucuk tanam dan sebagainya. Tetapi ketika bulan Ramadan ini, dia kadang ada kalanya secara automatik kita lebih kepada aktiviti minda. Bila aktiviti minda, awak kena ingat, boleh tak kita ataupun kita melayari internet atau melakukan aktiviti menggunakan apa saja perisian yang ada untuk meningkatkan ketajaman ataupun pemahaman kita, ketajaman fikiran dan pemahaman kita dalam sesuatu perkara? Tentu boleh. Sebab inilah masanya aktiviti yang ada, kita tidak menggunakan kekuatan fizikal ni, bimbang nanti penat, cepat letih, haus dan sebagainya. Kita boleh asah fikiran otak kiri kita ini kepada perkara-perkara yang memerlukan latihan. Contohnya, latih to be matematik menggunakan apa perisian yang ada dalam internet, ataupun kita bersoal jawab kuis dalam internet atau sebagainya, ataupun kita berkongsi ilmu pengetahuan dalam media sosial. Kita bersoal jawab, mengadakan discussion, kumpulan belajar, ataupun dalam WhatsApp group itu ada guru-guru yang kita jemput bersama untuk berbincang secara kritis tentang suatu isu. Inilah namanya pelajar yang baik, yang menggunakan waktu dalam bulan Ramadan ini secara bermanfaat. Jadi bila hari ke hari anda menggunakan waktu yang melompang atau kosong ini secara bermanfaat, secara automatik anda telah berjaya menguasai masa yang ada ini dengan aktiviti yang berfaedah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dalam bulan Ramadan ini, awasi pencuri waktu belajar. Siapakah pencuri waktu belajar ini? Dia bukan entiti manusia atau sebagainya, tetapi adalah sikap suka berangan-angan, berangan kosong orang kata, berhayal, suka bertangguh tugas, bertangguh kerja, bertangguh nak belajar, nak mula belajar tu dah ada dalam hati niat tu, tapi lambat nak start. Tak start, tak mula-mula. Kemudian, penyakit malas. Inilah dia watak-watak yang kita katakan pencuri waktu belajar. Jadi, ingat, tindakan, tingkah laku, sikap malas, suka bertangguh dan suka berhayal ataupun berangan kosong ini. Tak mahu, tetapi isi masa tersebut dengan aktiviti berfaedah dan kita akhirnya dapat manfaat. Belajarlah dengan ikhlas. Be happy bila anda seronok, anda ikhlas belajar. Sebagaimana kita beribadat, ikhlas melakukan ibadat dalam bulan Ramadan ini dan menunaikan solat serta mengaji ataupun beribadah sepanjang Ramadan, begitu jugalah dalam pelajaran. Kalau anda ikhlas belajar, anda seronok, secara sukarela ni anda belajar, automatik anda akan dapat menakul, mengingat, menguasai pelbagai topik dan pelajaran. Jadi belajar ni nak kena ikhlas, kena seronok, barulah ketekunan akan datang, barulah motivasi akan datang secara semula jadi. Stres pun stres yang eustress, maknanya bila stres anda walaupun tertekan, anda dapat gunakan masa tekanan itu membendek alternatif peluang-peluang untuk mencapai kejayaan ataupun keputusan yang terbaik dalam peperiksaan. InsyaAllah, saya yakin anda pasti akan berjaya. Cara yang lain ialah untuk meningkatkan momentum ketika belajar dalam bulan Ramadan ini ialah jangan lupa
memberi ganjaran pada diri sendiri. Reward yourself. Dengan memberi ganjaran pada diri sendiri ini, secara automatik dia akan merangsang diri anda untuk lebih tekun dan mencapai apa sahaja matlamat yang anda ingin capai. Sebagai contoh paling simple sekali, kalau waktu kita nak berbuka puasa, daripada siang dah kita berfikir petang ni nak buka, nak makan apa, nak beli air katira ke, nak beli air cendol ke, nak beli air tembikai ke, macam-macam dah kita punyai draft atau matlamat untuk capai ketika berbuka nanti. Sama saja, begitu juga belajar. Apabila kita mencapai matlamat tersebut, contohnya kita mendapat kejayaan atau pencapaian ujian bulanan kita, mencatat keputusan yang sangat baik, reward diri anda, hadiahkan diri anda, ganjarkan diri anda dengan sesuatu yang anda suka. Contohnya apa? Membeli makanan sebagai contoh tadi. Anda kata, nak beli KFC lah. Maknanya kita ni orang susah kan, kumpul duit sikit-sikit nak pergi beli KFC, student lah katakan. Jadi itu pun salah satu anda menghargai diri anda. Bila anda menghargai diri anda, maknanya anda menyantuni, anda sayang pada diri anda, dan anda akan pastikan diri anda mencatat kejayaan yang hebat satu hari nanti. Dan setiap anda pastinya mempunyai impian-impian lain bukan, daripada bangku sekolah. Contohnya ingin memiliki kereta yang hebat, ataupun rumah yang besar, atau kerjaya yang tinggi atau hebat. Jadi ini semua adalah salah satu ganjaran-ganjaran yang telah anda sediakan pada masa depan untuk anda milikinya. Dengan syarat anda tidak jemu berusaha, dengan syarat anda tekun belajar, dengan syarat anda korbankan masa untuk mengulang kaji dan mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan. So, ganjaran dan motivasi itu penting tak? Sangat penting. Selain daripada ganjaran dan motivasi daripada keluarga, guru-guru, anda juga boleh memberi ganjaran dan memotivasikan diri anda dengan cara anda sendiri, mengikut kemampuan anda. Saya harap apa yang telah saya kongsikan tadi dapat memberi panduan kepada anda untuk meningkatkan motivasi belajar sepanjang bulan Ramadan. Ingat, pengorbanan itu penting. Dengan pengorbanan inilah anda akan berjaya. Dengan ketekunan dan kesungguhan kerajaan indah, anda akan berjaya pada satu hari nanti. Selamat menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Jaga diri baik-baik. Temui anda di Menara Gading satu hari nanti.